Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Lepas meletakkan jawatan, masuk bakul angkat diri sendiri. Ketika berucap selepas menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Isnin lalu, Tan Sri Mahyadin mendakwa telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional. Katanya setidak-tidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik, program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Tetapi ikhtiar ini tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan rakyat. Seterusnya, beliau merujuk kepada episod 6 tahun lalu apabila dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Saya berjuang, saya berkorban, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Namun telah ditakdirkan bahawa hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat, mengganggu kebebasan badan kehakiman dan membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk kekal berkuasa, tegasnya. Beliau seterusnya mengakui sesungguhnya jawatan sebagai Perdana Menteri merupakan satu tanggungjawab yang berat, bukan satu kemegahan. Saya memimpin negara dalam keadaan krisis kesihatan dan ekonomi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada masa yang sama saya terus digugat dari segi politik, ujarnya. Bagi orang yang tidak tahu bagaimana Mahyadin mendapatkan jawatan Perdana Menteri, tentu jatuh belas kasihan kepadanya. Seolah-olah Mahyadin telah dianiaya pelbagai pihak. Namun satu dunia tahu, beliau bersekongkol dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan yang sah demi menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Beliau mengambil beberapa pemimpin parti yang dikenali sebagai kleptokrat untuk dijadikan menteri, timbalan menteri dan mengetuai syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam aturan yang dinamakan Scheme of Things tanpa mempedulikan kritikan penganalisis politik. Kerana itulah saiz kabinet menjadi kembung sehingga 70 orang menteri dan timbalan menteri termasuklah beliau sendiri. Malangnya, kebanyakan menteri dan timbalan menteri dalam kabinet beliau hilang dari radar ketika pandemik COVID-19 semakin mengganas. Susulan ucapan tersebut, bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak akan mengemukakan saman fitnah serta memohon kepada mahkamah untuk mengambil tindakan terhadap Mahyadin dan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan kerana menghina mahkamah. Dia kata dia turun sebab ada kuasa yang rakus mahu jawatan dia. Tapi dia sudah lupa siapa yang rakus kuasa untuk tikam belakang Tun Dr. Mahathir dan khianat gabungan dia untuk rampas kuasa setelah parti dia kalah begitu teruk sekali kepada Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Tanjung Piai dan mula minta nyawa pada kami. Siapa yang rakus untuk kekalkan kuasa sehingga hentikan parlimen selama 7 bulan dan selepas dipaksa bersambung, dia tak benarkan ordinan darurat dibentang sehingga terpaksa menipu Yang di-Pertuan Agong? Siapa yang rakus kuasa sehingga sanggup sogok menyogok ahli-ahli parlimen? Bidas Najib dalam Facebook beliau. Bekas Presiden UMNO itu menafikan Mahyadin dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri kerana isu 1MDB. Kata Najib, Mahyadin dipecat sebab berkomplot dengan Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhris Mahathir sejak tahun 2014 untuk menumbangkan beliau sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri jauh sebelum isu 1MDB. Beliau menempelak Mahyadin kerana mendakwa kononnya tidak mahu bersubahat dengan kleptokrat. Dia kata jalan paling mudah untuk dia kekalkan kuasa ialah dia bersubahat dengan kleptokrat, tetapi dia tidak akan buat begitu. Tapi dia lupa bahawa kleptokrat jugalah yang dia minta nyawa dan naikkan dia menjadi Perdana Menteri tahun lalu. Najib juga menyindir Mahyadin kerana tak nak mengaku bahawa sebab utama beliau perlu berundur ialah rekodnya amat teruk sekali. Kegagalan world class
Saya cabar kamu, kata Najib, tipu dan fitnah kamu dengan rekod-rekod ini, tegas Najib. Pertama, pelaburan asing paling corok dalam ASEAN pada tahun 2020. Kedua, hutan negara naik ratusan bilion ringgit masa kamu PM tanpa sebarang hasil nyata. Ketiga, Malaysia antara paling corok dalam dunia bagi kadar kes dan kematian baharu COVID. Keempat, pasaran saham kedua paling corok dalam dunia dan nombor satu paling teruk di Asia Pasifik. Aduhai, menarik sungguh melihat kakistokrat berbalah dan bertikam lidah dengan ketokrat. Masing-masing ingat diri suci bersih. Benar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghalang kita meningkatkan diri untuk mencapai kejayaan. Tetapi betulkah cara Mahyadin itu? Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala redha mengangkat martabat perampas kuasa yang meminggirkan mandat rakyat. Ia umpama masuk bakul, angkat diri sendiri. Apapun jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.